Okay, hi guys, and Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ni sebenarnya Putri nak buat video dengan korang mengenai nikah online. Okay, mengenai macam mana kita nak isi borang dekat online, macam mana kita nak tengok laman web online untuk nikah kan. Okay, jadi Putri akan ceritakan kat korang satu persatu. Okay, jadi yang pertama, sebelum kita nak buat laman web ke apa ke kan, better korang google dulu, okay, borang apa yang nak, borang apa yang korang perlu lakukan untuk first step. Jadi Putri akan ringkaskan dengan korang kat sini yang dalam 6 bulan atau 6 bulan sebelum kahwin lah macam tu, ataupun lepas korang tunang tu korang boleh lah ambil kursus kahwin. Okay, korang ambil kursus kahwin sebab kursus kahwin ni basically dia akan ambil masa kita. Okay, Sabtu Ahad macam tu memang kita ada kursus kahwin yang kita kena pergi. Okay, macam saya cakap dekat video yang sebelum ni, RM80 seorang. Jadi kalau dua, korang darab lah berapa? 160 kan. Dan masa kursus tu pun Putri buat dekat Kelang. Okay, dekat Pejabat Agama Kelang. Jadi dekat masa kursus kahwin ni, korang tak kisahlah kat mana-mana, yang penting dekat dengan korang. Okay, tak payah macam sebab masa nak nikah nanti barulah kita fikir kariah mana, masjid apa, kita ni daerah mana. Tapi untuk buat sijil, okay, nak buat sijil kursus kahwin, tak kisah mana-mana pun. Lepas kita dah settle kursus kahwin tu, benda yang korang kena settle yang kedua adalah test HIV. Dia valid sampai 6 bulan je, okay, test HIV ni. Jadi kalau korang nak takut ataupun korang rasa macam susah lah kan, sebab dia tak boleh pergi klinik swasta. Seingat pun dia tak boleh klinik swasta, dia kena klinik kerajaan. Okay, korang bayar RM1 je lah, okay, dekat klinik kerajaan tu. Lepas tu korang kena isi borang dan bagi IC dekat dia, cakap saya nak ambil HIV test untuk kahwin lah kan. Jadi nanti dia akan bagilah, dia akan buat tu. Dan kalau korang rasa, kalau korang takut lah valid, kan dia 6 bulan je, takutlah tiba-tiba macam PKP kena extend ke, kalau korang takut nak buat benda tu, korang buatlah 3 bulan sebelum tarikh nikah korang tu. Yang seterusnya, benda yang paling penting adalah wali. Okay, korang kena check korang ni ada wali ke tak. Kalau contoh korang anak yatim ke kan, ayah korang dah meninggal ke, korang kena tengok juga kat situ siapa pakcik dia ke, ataupun siapa korang punya atuk ke, masih hidup ke. Benda-benda tu semua korang kena ada. Dan time tu korang kena minta lah, kena ada IC salina IC, okay, salina IC wali, saksi, semua benda tu korang mesti kena complete. Dan korang kena fikir siapa saksi korang. Ini dalam 3 bulan macam tu, korang kena pergi dekat laman web, okay, laman web nikah, okay, nikah benar nikah online macam tu lah laman web tu. Dan korang kena isi apa yang patut. Itu nanti Putri akan bagi tahulah sekejap lagi, okay. Benda ni penting untuk bercakap sebab ada orang macam contoh dia, korang nak settle cepat, jadi dia nak siapkan awal-awal lah dekat laman web yang kena isi online tu kan. Okay, sebenarnya tak boleh. Korang kalau nak pun 90 hari, kiranya 3 bulan, okay, sebelum korang punya tarikh nikah tu, korang tak boleh awal-awal. Tak boleh 6 bulan ke, setahun ke, macam tak apalah kita buat lama-lama senang, kita buat awal-awal senang sikit. Tak boleh, sebab nanti korang punya sistem dalam tu expired. Sebab bila korang tak start macam pergi dekat pejabat agama dah hantar borang-borang untuk korang nikah apa semua tu, benda tu akan jadi expired lah dan tak boleh digunakan lagi, tak valid dah. Dia ringkaskan dekat sini dengan korang apa benda prosedur-prosedurnya, macam mula-mula korang kena buat apa, kan. Okay, so pertama korang kena isi borang nikah online dekat SPPIM. Okay, korang tahu kan SPPIM tu apa? Itu macam yang benar nikah online tu punya website lah yang Putri cakap tadi. Lepas tu korang kena buat HIV test dengan kursus kahwin. Okay, lepas tu lelaki kena pergi kariah dia sendiri. Okay, mahajat kariah dia. Kiranya macam kalau korang, okay, sama negeri, okay, sama negeri, kira macam korang dalam Selangor tapi daerah lain. Korang macam korang daerah Petaling Jaya, yang sana daerah Kelang. Jadi korang asing, tak boleh sama. Korang kena pergi
dekat ikut mana. Macam kalau perempuan basically lah, kita kan nak nikah kan, biasa guna rumah mak bapak kan dekat mana. Jadi rumah mak bapak contohlah kita dekat Kelang, jadi kita kena buat dekat Kelang. Macam lelaki pula, dia tak kisah. Sama ada kalau korang nak memudahkan kerja korang, contoh korang kerja jauh apa kan, korang dah duduk lama lah, contoh kat Selangor korang bukan orang tu, jadi maksudnya korang kena buat lah, korang daripada mana, macam negeri mana, okay, untuk korang settlekan dekat sana. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Kalau korang tak tahu, tak pasti, Putri pun tak pasti, okay, jangan tanya Putri, okay. Jadi korang kena call sendiri. Kalau korang tahu masa Putri nak nikah tu pun, Putri banyak kali call. Putri call pejabat agama, tanya macam ni betul ke, bila kita boleh ni. Dah lah time tu kena ada temu janji apa semua. Lelaki ni pergi dekat majlis karya apa semua kan. Jadi maksudnya korang kena pergi, yang lelaki kena pergi dekat pejabat agama korang tu kat mana. Contoh macam Shah Alam kan, so korang kena pergi dekat pejabat agama Shah Alam untuk dapatkan apa tahu, surat kebenaran bernikah. Okey, bila korang dah pergi apa semua, dah dapat cop apa semua, baru korang punya dokumen-dokumen tu bagi dekat perempuan. Dekat perempuan pula barulah korang boleh nak start apa yang korang kena buat, korang punya borang tu semua kan, apa yang korang kena tulis apa semua tu, korang boleh buat. Korang kena ada IC saksi 2 orang, lepas tu kena ada IC wali, semua benda tu lah korang kena buat. Lepas tu bila dah settle semua tu, korang kena compilekan dekat dalam satu file, okay, dalam satu file tu korang kena compilekan. Lepas tu yang lelaki pun bawa sekali tau. Kiranya korang jangan campur pula lelaki yang perempuan tu asing-asing, tapi korang compile kan. Lepas tu nanti korang pergi dekat macam Putri kata, kena pergi dekat masjid kan untuk IC, untuk sign lah wali ni betul ke tak kan. Kita kena sign, minta sign tau daripada apa ni, karya masjid tu. Lepas dah settle semua tu, baru korang boleh pergi pejabat agama pula. Nampak pejabat agama, hantar borang apa semua. Time tu barulah korang boleh macam mana, time tu korang dah settle lah, kiranya korang punya tu dah settle untuk dapatkan bila. Time tu baru korang boleh set date bila korang punya tarikh nak nikah tu. Jadi benda-benda tu semua Putri tak nak cakap banyak-banyak. Kalau korang nak, korang tengok dekat video yang nikah online tu kan, pengalaman Putri nikah online tu, korang boleh tengok. Okay, sebab hari ni Putri nak cerita pasal panduan je. Panduan macam mana korang nak isi-isi borang dekat laman web SPPIM ni. Okay, jadi kalau korang nampak macam ni dia punya website dia macam ni. Jadi korang nampak kan dekat atas tu benar nikah online. Jadi korang kena klik kat situ. Lepas tu nanti dia akan keluar tau macam login. Dia tunjuk apa kat sini? Nombor IC ataupun email, lepas tu nombor rujukan kan dekat bawah tu, nombor rujukan permohonan. Jadi biasanya macam Putri guna nama bakal isteri untuk buat semua benda ni, sebab nanti pun sebab isteri lah. Kalau lelaki tak buat guna nama lelaki, guna nama isteri, kira guna nama Putri untuk korang buat laman sesawang dekat situ. Korang faham tak? Kena isi apa semua tu berdasarkan nama kat situ. Korang dah register kan. Bila korang dah register, nanti dia keluarlah semua. Korang kena isi lah nama siapa, gaji korang berapa, kerja apa, dekat mana, lepas tu alamat rumah, lepas tu maklumat wali, maklumat saksi, semua benda tu yang bertanda, ada tanda macam bintang tu korang kena isi. Kalau tak nanti tak valid lah benda tu. Faham tak? Nanti ada benda yang kurang. So bila dah settle semua, okay, korang kena klik dan korang kena setuju lah dekat situ kan. Nanti dah ada tu dekat situ, klik hantar dan setuju. Lepas tu korang kena print lah semua benda yang ada tu, yang maklumat tu kena print. Lepas tu nanti dia akan keluar tau checklist, macam contoh borang apa yang kita perlu ada. Borang macam perempuan 2C 2D, Putri tak ingat lah benda tu, korang tengok sendirilah. Senarai borang yang dia nak tu, korang kena print dan semua kena 2 set. Faham tak? Lelaki kena 2 set, perempuan pun kena 2 set. Kena ada 2 salinan. Jadi tak kisahlah korang nak colour ke, nak hitam putih ke. Basically Putri memang tak colour lah, kedekut kan. Putri buat hitam putih je, asalkan dia nampak kita punya maklumat dekat situ. Make sure korang simpan tau nombor rujukan nikah online yang korang borang tu, korang kena simpan nombor rujukan tu. Okay, jadi ini perlu nak beritahu kepada sesiapa yang macam tadi, yang boleh kata duduk negeri tu jauh kan. Okay, jadi time tu korang boleh tulis dekat sistem tu. Contoh macam korang duduk bukan
bukan dekat Selangor, korang duduk negeri lain, korang lahir kat sana, tapi korang dah duduk sini lama. Kiranya korang dah bermaksud outing, korang kerja lah kat sini, senang cerita. Lepas tu korang jumpa pasangan tu korang jumpa pasangan korang tu pula dekat situ tempat korang kerja. Jadi nak senang benda tu tak ganggu sistem, okey. Jadi korang boleh je guna mana-mana karya yang tempat tinggal korang tu dekat. Kiranya masjid karya yang dekat kat situ, daerah apa, masjid apa. Lepas tu time tu korang boleh lah daftar kat situ kiranya. Tapi itulah, korang kena carilah kat situ siapa. Macam untuk lelaki lah, lelaki susah sikit kan. Lelaki korang kena carilah kat situ untuk cari 2 orang saksi. Lepas tu korang kena jumpa pula korang kena jumpa ni penolong karya untuk sign lah kat situ, supaya benda tu korang boleh hantar dekat pejabat agama macam tu. Dan korang kena make sure yang kalau korang punya status tu bujang ke duda ke, semua benda tu kena tulis betul-betul. Kalau tak nanti ada masalah masa pejabat agama. Ada kes dia dah kahwin, okey, tapi dia tulis tu bujang. Kau ingat apa, kerajaan tak boleh nak detect. Make sure juga korang punya pasangan tu sama ada warga negara ke, bukan warga negara ke. Lepas tu alamat rumah semua kena betul. Sebab nanti dia nak tengok betul ke korang dekat daerah tu, betul ke korang ke area ni. Supaya nak memudahkan kerja diorang ni. So korang kena tulis alamat tu betul-betul, okay. Jadi masa korang tulis isi-isi online tu semua kan dekat dalam laman web tu, make sure kan macam ada tulis ujian saringan HIV tu, korang tak payah tulis dekat situ, tak payah isi. Sebab kita tak tahu kan kita punya tu. Jadi korang print je nanti. Sebab masa kat situ tak boleh nak isi pun. Nanti korang kena ada borang tu daripada laman web tu. Itulah borang tu korang kena bawa lah pergi untuk ujian HIV. Korang tulis-tulis kat situ, kena isi borang. Lepas tu borang tu korang kena bawa jumpa yang untuk HIV test tu. Okay, jadi itulah dia panduan-panduan yang korang kena buat. Sebab ada yang tak tahu, okey. Ada yang tak tahu, ada yang macam malah lah nak search ni, tengok je lah YouTube orang lain boleh buat apa semua. Jadi Puteri ceritakan sikit dekat korang. Puteri minta maaf kalau ada kekurangan dalam video ni. Sebab Puteri pun bukanlah ingat sangat masa kita nak buat ni. Semua yang Puteri cerita ni based on experience yang Puteri alami, based on experience yang Puteri rasa Puteri nak share dengan korang supaya korang mudah faham, okey. Kadang-kadang apa yang diorang tulis kat dalam tu kita tak berapa nak faham, sebab putar belik kan. Orang lagi faham bila kita cakap macam ni, okay. So sampai situ sajalah video untuk kali ni. Korang jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti ada video-video lain yang Puteri rasa Puteri nak share dengan korang, Puteri akan bagi tahu, okay. So bye and assalamualaikum semua. Bye bye.